Okey. Oh, tentang novel. Baik. Mungkin bulan lepas saya ada sentuh sedikit lah. Dia berkait dengan apa yang saya sebutkan tadi, bahawa dalam keadaan masyarakat kita pada hari ini tak tahan dengan benda yang berat-berat. Ya, kalau benda yang heavy-heavy sikit ni dia ngantuk, tak tertarik. Jadi banyak benda perlu dikreatifkan. Jadi salah satu daripada caranya ialah bila kita berminat dengan sejarah. Saya rasa sejarah ni tolak tepi lah sejarah kat sekolah tu, subjek sejarah tu. Tapi sejarah ni lah benda yang orang suka. Memang orang suka kalau buka cerita sebab dia cerita kan. Tapi orang tak larat nak baca buku sejarah yang sejarah. Walaupun 1400 tahun selama ini larat je masyarakat kita baca. Tiba-tiba tahun 2012, 2011, 2010 ni baru kita sedar bila kita tak larat nak baca. Kita tak boleh baca buku yang heavy-heavy. Maka kita kena dilute dia. Maka salah satu daripada cara untuk menimbulkan sifat menariknya kepada sejarah Islam ialah dengan sejarah Islam itu dinovelkan. Ya, dinovelkan. Bila sesuatu bahan sejarah itu dinovelkan, cara ianya dinovelkan ialah fakta yang jumud dan beku tu perlu dicairkan. Cara mencairkannya ialah dengan membina dialog, membina plot. Yang mana kalau sekiranya novel itu novel fiction, tak ada masalah. Dan memang novel yang fiction. Tapi bila dia novel berdasarkan kepada fakta, dia akan timbul masalah. Ada masalah kecil, ada masalah besar. Masalah kecil dalam novel-novel sejarah Islam wujud ni, masalah kecil dia apa? Pembinaan plot. Malam itu panas. Sepanas hati pembesar-pembesar Quraisy memikirkan apa yang patut mereka lakukan pada Nabi SAW. Mulai mengambang, katalah gitu Jadi itu pembinaan plot. Itu dah mula masalah tu. Masalahnya malam itu panas. Maknanya kejadian tu mungkin berlaku pada musim panas. Sedangkan sebenarnya kejadian itu mungkin berlaku pada musim sejuk. Itu dah masalah dah. Bulan mengambang. Bulan mengambang maknanya tak 13, 14, 16, 17 bulan Islam. Mungkin kejadian tu berlaku 1 bulan. Macam mana boleh bulan mengambang pula masa kejadian tu? Tapi siapa yang nak menjaga fakta tu? Dalam novel, belasah je. Asalkan orang sedap baca. So, itu masalah kecil. Kemudian berebak kepada masalah yang besar. Sampailah kepada masalah yang paling besar, ialah apabila membina dialog. Dan dialog itu dinisbahkan kepada tokoh-tokoh. Itu yang tokoh-tokoh dulu lah. Siapa? Holako, Omar bin Abdul Aziz. Okey lagi. Walaupun dah tak okey dah, untuk orang sejarah tak okey lah kan? Macam mana boleh jadi begini? Dia tu, Yazid tu begitu kasar orangnya, sanggup membiarkan pertumpahan darah berlaku. Ada ke dialog macam tu? Itu dah masalah dah. Lagi yang memuncaknya ialah bila dialog itu dinisbahkan kepada Nabi SAW. Itu yang saya tegur. Dan saya tegur sebab buku itu ada ratusan ribu unit di tangan masyarakat. Novel hijrah yang saya sentuh itu, dalam novel hijrah itu disebutkan apabila wahyu turun, Rasulullah SAW dan tak ada selawat, Nabi Muhammad balik ke rumah, minta Khadijah untuk selimutkan dia. Kata Khadijah, berehatlah wahai suamiku sehingga keadaan beransur menjadi lebih baik. Nabi Muhammad menjawab, bagaimana boleh aku berehat? Aku sudah tidak punya masa. Jibril memerintahkan kepada aku untuk menyeru kepada manusia. Siapa yang aku nak seru? Siapa yang nak menerima seruan aku? Kata Nabi Muhammad. Ada ke Nabi Muhammad cakap macam tu? Kita boleh berkata ini novel. Ya, dalam kamus masyarakat 2013 ada nama dia novel. Tapi kamus Allah Ta'ala yang nak dipakai daripada masyarakat ada tak tu? Yang adanya kata Nabi SAW, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falatabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang mendustakan ke atas aku dengan sengaja, maka tersedia baginya tempat di atas daripada neraka Allah SWT. Saya yang mengikuti kursus penulisan kreatif tahun 2005 sudah pun diajukan dengan cadangan untuk menulis novel sejarah. Tapi bukan sebab dengan sedikit ilmu syariah yang kita pernah belajar, kita tahu yang kita tak boleh buat benda tu. Saya tak mampu nak menceritakan sirah Nabi SAW. Saya kena reka dialog, saya kena buat plot.
sedangkan saya tidak punya ilmu mengenainya, ataupun ilmu yang saya ada tidak cukup untuk mendramatikkannya, tapi ia telah didramatikkan. Saya lihat di kedai buku novel sejarah Islam, tesis master Dr. Mazhar Zainuddin yang asalnya tesis master diletakkan di satu rak, satu fiksyen, satu ilmiah. Orang akan beli yang mana? Yang menarik perhatian dan tidak mampu dibezakan mana satu fiksyen, mana satu fakta. Lagi memburukkan keadaan anak tuan-tuan dan puan-puan, anak tuan-tuan dan puan-puan yang belajar di universiti buat assignment rujuk novel sejarah, bukan rujukan yang sebenar. Kalau kita seorang doktor, kita dah bagi tahu dah bahawa kalau sekiranya dikesan ada kanser sekian-sekian ni, maka kita nak kena ambil air tulang belakang, katalah contohnya. Kita ada ilmu yang jelas, air tulang belakang ni perlu ambil sikit untuk nilai tahap mana dah sampai. Tiba-tiba ada orang kata jangan percaya dengan doktor tu, jangan percaya dengan rawatan di hospital tu, pergi jumpa bohong. Sebagai seorang doktor, apakah sikap kita? Mesti kita akan rasa tak bolehlah macam ni. Satunya, benda ni ada ilmunya, ada asasnya. Kedua, ini adalah merupakan juga sebahagian daripada rawatan yang selari dengan Islam. Macam mana boleh tinggalkan sesuatu yang berfakta, ambil benda yang mungkin tidak berasas, bomo contohnya. Jadi doktor kena buat sesuatu. Jadi saya pula bukanlah profesor, tapi pelajar je. Tapi sebagai seorang Muslim, yang saya sebut tadi, kita hidup di zaman asap ni, asap. Takutnya memikirkan bila orang Islam dah tak tahu nak rujuk apa untuk mencari kebenaran. Nak cemar-cemar lah benda lain. Mungkin orang marah lah. Nak cemar longkang ke, nak buat pencemaran bunyi ke, apa ke, tak tahulah. Tapi itu pun salah dari segi Islam. Tapi kalau mencemarkan sumber rujukan, saya tak boleh terima lah. Dan sebab itu saya kena suarakan. Di peringkat awal teruk juga nak menyuarakannya, sebab seorang-seorang menyuarakannya. Dan saya menyuarakannya bukan atas kapasiti peribadi, tetapi ia adalah projek akademik, ilmiah, yang mana pihak Jabatan Pengajian Arab dan Tamadun Islam UKM telah diluluskan geran itu bernilai RM50,000. Dan duit RM50,000 itu bukan dimasuk dalam poket pelajar, bukan dimasuk dalam poket pensyarah. Dia adalah geran yang pensyarah kena claim, ya, apabila beli buku, bila beli bahan, kemudian pergi travel sana travel sini untuk buat interview sebagainya, claim daripada itu untuk buat seminar. Itulah tu. Dan kemudian dibentangkan. Tapi kemudiannya dia jadi belah-belah. Sampai akhirnya saya tanya soalan yang mudah je kepada orang-orang. Kita cinta kepada Nabi SAW, tapi sebab kita ni orang ajam yang tak erti bahasa Arab, kita nak cinta Nabi, kita perlukan orang tengah untuk mengajar kita sirah, untuk mengajar kita tentang Nabi SAW. So bila orang tengah tu tolong kita, soalan yang timbulnya, kita sayang orang tengah ke kita sayang Nabi SAW? Dan mungkin baiknya kita sayanglah dua-dua, baguslah kan. Tapi kalau berlaku pertentangan antara yang dua tu, sayang orang tengah ke sayang Nabi SAW? Walaupun kita sayang dengan pihak yang telah memperkenalkan Nabi SAW kita, tetapi bila caranya salah, kita mesti mengutamakan Nabi SAW. Dan saya kata, kalau ada orang cakap Ustaz Azizal, ceramah Ustaz Azizal bertentangan dengan sunnah Nabi SAW, beritahu. Kalau betul, tolonglah ikut. Janganlah pujuk-pujuk saya. Oh, sabarlah Ustaz Azizal, dia memang suka politik tu, walaupun tak berapa tepat dengan sunnah, tapi it's okay Ustaz, you are doing the good. Jangan pujuk saya sehingga saya teragak-agak untuk membetulkan diri saya. Kalau betul sayang saya, nasihat saya seperti ikut nasihat tu. Tapi susahnya orang Melayu, kalau nak rasa nak pindah ke Timbuktu, duduk orang Afrika lagi senang. Ya, tidak gaduh-gaduh depan selesai. Tapi orang Melayu ni lerik. Saya pun terkejut bagaimana akhirnya boleh jadi fitnah pula saya dapat RM50,000 untuk buat kerja tu. Masya Allah. Dan isunya bukan masalah saya, kan, mana kita move on je lah, walaupun sedih je lah, isu biasa. Tapi yang saya tak suka je ialah bila isu tu ditimbulkan, maka kritikan tadi sudah berubah daripada kritikan yang berasas, kritikan yang perlu diberi perhatian kerana dia membabitkan soal ilmu, dia berubah pada oh Ustaz Azizal tu saja buat wangi, tak ada benda nak buat.
Jadi orang tak pandang pun argument tu, orang telah dismiss dia kerana ini adalah masalah peribadi saja. Itu yang saya marah. Maka habis tu macam mana? Seorang kata, habis tu Ustaz, macam mana, adakah saya dah beli pun? Pandang-pandang sendiri lah, takkan saya nak buat keputusan kan? Sila jangan beli. Kalau dah beli, dah baca-baca, tapi adjust, sembang dengan anak-anak, cakap, kan, maknanya beritahu mana yang betul, mana yang salah, gitu. Dan kemudian kalau anak baca novel-novel sejarah tu, dia minat dengan Abu Bakar, minat dengan Umar, minat dengan Osman, minat dengan Ali, kerana membaca novel sejarah, maka kesan daripada membaca novel sejarah itu menyebabkan dia suka. Maka janganlah seterusnya cari novel sejarah yang lain, carilah buku sejarah yang betul pula. Dan itu akan menunjukkan bahawa novel sejarah berkhidmat untuk sejarah, kerana dia menyebabkan orang minat untuk mengkaji sejarah. Tapi kalau novel sejarah sedap, hasil membaca novel sejarah yang sedap, baca lagi satu novel sejarah, dan novel sejarah yang sedap, baca lagi satu novel sejarah, kemudian baca satu lagi novel sejarah, baca lagi satu novel sejarah, 40 novel sejarah dibaca, satu pun buku sejarah yang sebenar tidak dibaca, saya tak rasa itu merupakan satu khidmat untuk sejarah. Ia merupakan satu penganiayaan kepada bidang sejarah. Dan kalau bidang sejarah rosak, terputuslah kita daripada Nabi Muhammad SAW yang menyampaikan kita kepada baginda ialah kerana sumber ilmu itu dijaga daripada awal sampailah ke hujung. Maka itulah cerita dia, kan? Jadi maknanya berhati-hatilah kita semua. Dan saya punya nasihat untuk diri saya selalunya itulah, cari ilmu bukan untuk jadi kaya. Itu je lah, kan? Maknanya kalau ada ilmu, kena pakai ilmu untuk buat sesuatu dalam masyarakat. Dan semua orang macam tu jugalah. Wallahualam.